Okey, so hari ini kita dekat bahagian ini, contoh yang ke-6 iaitu soalan TP6 pula. TP3 TP3. So soalan ini patternnya sebiji sama dengan soalan janjang aritmetik di mana pattern untuk soalan ini dia minta you cari pemboleh ubah nilai X itu adalah pemboleh ubah di dalam janjang ini. Tetapi dia tidak kata ini adalah sebutan pertama, dia hanya kata jujukan nombor ini merupakan tiga sebutan yang berturut-turut sahaja. Cuma tidak tahu dia start daripada sebutan yang keberapa. So, jadi dia boleh kata X tolak 1 adalah A kamu. T2 adalah X tambah 3. T3 adalah 3X tambah 1. Tidak boleh assume seperti itulah. Sebab ini hanya tiga sebutan yang berturut-turut. Bukan daripada sebutan yang pertama. So, untuk situasi soalan seperti ini, nak mencari pemboleh ubah X di dalam jujukan nombor ini, apakah kaedah yang kita guna? So, kita imbas kembali. Untuk mencari sebutan X pemboleh ubah dalam janjang aritmetik, apa kita guna? Kita guna D1 sama dengan D2. Untuk kes janjang aritmetik. So, untuk pattern soalan seperti ini, nak mencari pemboleh ubah di dalam janjang ini, kita guna D1 sama D2 untuk janjang aritmetik. Jadi, untuk janjang geometri pula, kita akan guna kaedah A1 sama dengan A2 untuk menyelesaikan pemboleh ubah di dalam janjang geometri. So, kaedah yang agak sama, cuma rumus yang berbeza sahaja. So, pattern soalan adalah agak sama, cuma rumus yang kita guna adalah berbeza sahaja. Itu maksud cikgu lah. Kalau you dapat kuasai apa yang kamu belajar dekat janjang aritmetik, sepatutnya tidak ada masalah untuk kamu menyelesaikan soalan yang melibatkan janjang geometri. Patternnya sama. Okay? So, kita nak mencari nilai X di dalam janjang ini, kita guna janjang geometri. Sebab apa yang konsep yang kita ada untuk janjang geometri adalah mereka mempunyai nisbah yang sepunya. Itu adalah the only konsep yang kita adalah untuk bantu kita menyelesaikan soalan seperti ini. So, kita guna A1 sama dengan A2. So, A1 adalah sebutan di belakang bahagi dengan sebutan yang di depan dia. Sama dengan sebutan yang di belakang itu bahagi dengan sebutan di depan dia. Yang ini kamu akan dapat satu markah terus. Okay? So, lepas kita sudah ganti dengan nilai untuk nisbah-nisbah ini, dan kita hanya perlu teruskan sahaja langkah kerja untuk menyelesaikannya. So, apa kita kena buat kalau dia dalam pecahan? Ya, orang pun tidak suka kan? So, kita darab silangkan dia untuk menghilangkan penyebut pada kedua-dua belah. So, pendarapan masih dalam bracket sebab dua sebutan. Darab dengan penyebut yang dipindah, dia juga penyebut yang ungkapan yang sama. So, darab dua kali. Yang ini adalah 3X tambah 1 darab dengan penyebut di depan. X tolak 1 mesti diletak dalam kurungan. Lepas tu teruskan saja. You harus teruskan saja step kamu orang itu. Untuk menghabiskan soalan kamu. So, kembangkan. So, kamu akan dapat X kuasa 2 tambah 3X tambah 3X tambah dengan 9. Darab dengan betul-betul kembangan ketam kamu orang tua. So, 3X kuasa 2 tolak 3X tambah X tolak dengan 1. And then, bila kamu sampai step ini, kamu nampak persamaan kamu tu persamaan kuadratik. Nak selesaikan persamaan kuadratik, mesti guna pemfaktoran ataupun guna rumus. Okay? So, kita kena susun sama kosong lah. Itu memang patternnya lah untuk kuadratik. So, susun sama kosong, susun ke depan. Cikgu selesaikan dulu ni lah. 6X tambah 9 sama dengan 3X square tolak 2X tolak 1. Kalau you nak selesaikan dahulu family yang sama, baru kamu susun sama kosong pun tak ada masalah. So, 1 tolak dengan 3 yang berkuasa 2, kamu akan dapat negatif 2X square. 6 tambah dengan 2, kamu akan dapat 8. 9 tambah dengan 1, you akan dapat 10. Okay? Kamu susun sendiri. And then, kamu dapat perhatikan A kamu adalah negatif. Kalau kita nak buat pemfaktoran, tekan ABC melalui kalkulator, A kamu tidak boleh negatif lah. So, kita kena tukar tanda lah sebelum kita faktorkan dia.
So, tukar semua tanda operasi di sini. Lepas itu, nak tekan kalkulator, dia mesti dalam ungkapan yang paling ringkas, diringkaskan. So, setiap sebutan ni boleh dibahagi dengan 2. So, you kena ringkaskan persamaan kamu ini. Baru you tekan ABC melalui kalkulator kamu. So, tolong cikgu tekankan apakah jawapan untuk X soalan ini. Kamu dapat selesaikan X kamu sudahlah dengan gunakan A1 sama A2. Cuma dia melibatkan pemfaktoran dalam soalan inilah, dalam penyelesaian kamu. Di mana kamu kena menggunakan kemahiran yang kamu sudah belajar lah. So, apakah nilai X yang pertama, apakah nilai X yang kedua? And Claire? X yang pertama 5. Yang kedua negatif 1. Okay. So, kena ada bracket ini baru ada markah untuk jawapan kamu. Okay. So, you sudah selesaikan X kamu. Untuk soalan A kamu inilah. Kalau pattern soalan seperti ini, memang kita guna konsep inilah. Okay. So, lepas kita dapat X, ada 2 X. After we get the X, kamu ada soalan lagi kan? Di bawah kan? So, after we get the X, kamu mesti ganti X kamu masuk ke dalam janjang ini untuk meneruskan penyelesaian bagi soalan B kamu. Okay? So, ada 2 X bermaksud kamu kena ganti 2 kali lah. Bermaksud akan ada 2 janjang yang berbeza lah. So, untuk soalan B, apabila X kamu sama dengan 5, apakah nilai setiap janjang ini, sebutan di sini? 5 tolak 1, nilai yang pertama itu adalah 4. 5 tambah 3, 8. 3 darab 5, 15 tambah 1, 16. Okay. So, cari nisbah sepunya untuk janjang ini. So, setiap satu kena dibuatlah. So, 8 bahagi 4 adalah jawapannya 2. Kalau X sama 5, ini janjang kamu mah. And then, apabila X sama dengan negatif 1 pula, apakah nilai sebutan pertama di sini? Negatif 1 tolak 1, bermaksud jawapan ini adalah negatif 2. Negatif 1 tambah 3, jawapan di sini 2. 3 darab negatif 1 mendapat negatif 1, 3, negatif 3. Tambah lagi dengan 1, you dapat balik negatif 2. So, yang ini nisbah kamu. 2 bahagi negatif 2, jawapan di sini negatif 1 untuk nisbah ini. So, soalan cikgu sekarang, adakah sebab kalau you darab lagi dengan negatif 1, jawapan di sini menjadi balik 2 kan? Darab lagi negatif menjadi negatif 2 kan? Betul tak? Adakah ini kita panggil dia sebagai janjang? Untuk janjang yang kedua ini, apa pandangan kamu, Amira? Tidak, karena dia tidak berurutan. Susan? Tidak, sebab tu nilai berulang. Yes. Sebab nilai berulang, itu sebab dia. Nilai kamu berulang, dia bukan nilai yang berbeza untuk setiap sebutan di sini. Sebab dia berulang, Bang. So, untuk case ini, X yang bernilai negatif 1 ini, kamu kena kata ditolak untuk situasi ini. Ditolak. Bermaksud ini kena ditolak. Kita tidak boleh accept X sama dengan negatif 1. Kerana bila kamu ganti masuk, dia berulang sebutan-sebutan di sini. Itulah sebab kamu boleh nampak soalan kamu dekat A, nilai X. Dia bukan kata nilai-nilai X. Okay? Nilai-nilai X bermaksud, kamu terima kedua-dua jawapan lah. Nilai X bermaksud hanya satu jawapan saja boleh diambil kalau kamu ada 2 jawapan. Okay? So, ini adalah hints dia lah, di mana memang you dapat 2 jawapan untuk penyelesaian. Tetapi, salah satu kena di-reject lah. Jadi, mana satu kamu kena reject, kamu kena ganti masuk dalam sebutan-sebutan X itu, baru kita tahu mana satu kena di-reject lah. Okay? Ini adalah sebab dia. So, kamu orang salinkan penyelesaian yang ada di sini.
Jadi kamu kena kata ditolak juga pada penyelesaian A kamu. Syafiq, Engkle dengan Elvin sudah habis salin? Ya, sudah? Sudah. Syafiq? Sudah, cukup next lah. Okey, hari ini kita bincang 3 soalan saja. Okey, untuk contoh yang ketujuh sekarang. So, dia kata dia adalah janjang geometri ya. Sudah bagi tahu ini merupakan soalan janjang geometri ya. So, jangan guna rumus janjang aritmetik ya untuk soalan yang sudah dibagi tahu dia merupakan janjang apa. So, apakah info yang dia bagi? Ini adalah 2 info yang dia bagi ya. Step untuk MX ataupun matematik memang sentiasa sama. You mesti menguasai kemahiran inilah iaitu mengeluarkan tukar info yang diberi dalam mathematical symbol. So, sebutan ketiga, sebutan adalah T ya, ketiga, sama dengan 27. Sebutan yang keenam sama dengan 911/8. Lepas tu dia minta you cari sebutan yang ke-10. Okay, so you nak selesaikan sebutan yang ke-10, you kena selesaikan T3 dengan T6 kamu. Maklumat kamu untuk mencari A dengan A. Sebab tidak ada A dengan A, you tidak dapat mencari sebutan yang ke-10. Sebab rumus untuk T10 untuk janjang geometri adalah AA kuasa 9. Perlu ada A, perlu ada A baru dapat mencari T10. So, kamu perlukan 2 pemboleh ubah, itulah sebab dia bagi kamu 2 persamaan untuk mencari 2 pemboleh ubah. So, kita start daripada info. Jawapan 27 sudah diberi. So, depan mesti ganti rumus lah. Iaitu AA3 punya rumus adalah T3 punya rumus adalah AA2 sama 27. AA5 sama dengan 911/8. Okey. Untuk persamaan serentak, kita panggil 2 ini persamaan serentak untuk menyelesaikan 2 pemboleh ubah ini ya. So, untuk menyelesaikan persamaan serentak, kita kena mencari subjek, label dia dengan persamaan 1. Yang kedua, label dia dengan persamaan 2 guna pengantian kan? Ini yang kita belajar sebelum ini ya. Ini juga dipanggil persamaan serentak, tetapi cikgu tidak akan guna pengantian untuk menyelesaikan persamaan serentak untuk janjang geometri ya. Boleh digunakan. Tetapi untuk janjang geometri, kita ada satu kaedah lagi yang kedua, iaitu apa kita buat adalah lepas kita ganti dia dengan rumus, kita guna pembahagian untuk 2 persamaan serentak ini, iaitu 2 bahagi dengan 1. Kaedah ini boleh bantu kita menghilangkan salah satu pemboleh ubah juga. Okey, tanpa menggunakan pengantian. Di mana, kenapa cikgu pilih persamaan kedua di atas sebagai pengangkat? Sebab cikgu nampak kuasa 5 lebih besar, kuasa 2 lebih kecil. So, kita boleh pilih dengan tepatlah mana satu bahagi dengan mana satu. Lihat yang mana satu lebih besar kuasa dia. So, 2 bahagi 1 bermaksud 2 itu persamaan kedua adalah AA5 bahagi dengan persamaan pertama punya AA2. Sama dengan nilai untuk persamaan kedua bahagi dengan nilai persamaan yang pertama. Melalui langkah kerja ini, kamu dapat hilangkan salah satu pemboleh ubah juga. Okey? So, A5 bahagi A2, berapa tinggal? 5 tolak 2, hukum indeks semua, bahagi kuasa boleh ditolak.
5 tolak 2, kamu tinggal kuasa 3. 9 1/8 bahagi 27. Apa jawapan di sana? Tekan kalkulator kamu orang untuk pembahagian di sebelah kanan. Ifa, apa jawapan? Dua puluh 27/8. Okey. So, lepas tu kita boleh cari A dengan pindahkan kuasa 3. Pindah kuasa 3 menjadi punca kuasa 3. Itu adalah operasi songsangan dia. So, kita tekan kalkulator untuk punca kuasa 3, 27/8. So, macam mana tekan? Ada punca kuasa 3 dekat kalkulator kamu orang? Simbol punca kuasa 3? Sebab setiap kalkulator berbeza. So, kalau ada, kita boleh terus tekan shift bumbung yang punca kuasa 3 ini. Dan sila letak dalam kurungan 27/8 itu. Okay, sebab kita nak punca kuasakan semua nilai ini. Okay, kamu akan dapat 3/2. Jawapan kamu lah. So, nisbah untuk janjang ini adalah 3/2. Okay, kalau tidak ada punca kuasa 3 dalam bumbung, dalam kalkulator kamu orang, sila guna ini X punca kuasa. Nampak simbol X punca kuasa? Kadang-kadang soalan kamu adalah punca kuasa 4, punca kuasa 5, 6 dan 7 ke atas. Kalau untuk punca kuasa 4 dan ke atas, kita boleh guna ini iaitu kamu tekan 4 dulu, katakan punca kuasa 4. Tekan 4, shift bumbung ini. Maksudnya kamu sudah ganti X di sini sebagai 4. Baru you tekan nilai kamu lah masuk dalam bumbung itu. Okay. So, punca kuasa 4 adalah, punca kuasa 4 untuk 8 adalah 1.682 lah. Okay. Boleh guna simbol ini So, lepas kita dapat A itu, kita kena cari A So, jangan lupa cari A kamu. Di mana apabila A kamu sama dengan 3/2, ganti masuk A kamu ke dalam mana-mana satu persamaan di sini. Okey, so cikgu ganti masuk ke dalam persamaan pertama. A tu adalah 3/2 kuasa 2 sama dengan 27. So, pindahkan ini untuk mencari A kamu lah. Di mana dia akan menjadi 27 bahagi kurungan 3/2 tutup kurungan kuasa 2. Okey. Kamu akan dapati A kamu akan bernilai 12. So, daripada info di sini, dia boleh bantu kamu cari A dengan A kamu. Baru you dapat selesaikan T10 kamu. Iaitu guna rumus AR9 lah. So, A 12, R 3/2 kuasa 9. So, you tekan kalkulator saja untuk mendapatkan jawapan akhir kamu orang. So, persamaan serentak sangat penting. Untuk janjang, kita boleh guna pembahagian untuk dua persamaan serentak tersebutlah. Tapi untuk janjang aritmetik, mesti guna gantian. Okey, ini jawapannya. Okey, kamu salinkan ini.
Okey, selain pembahagian, kalau kamu orang tidak mahu guna pembahagian untuk menyelesaikan persamaan serentak bagi janjang geometri kamu orang kata, saya nak hafal, saya nak ingat saja satu kaedah. Saya tak mahu ingat banyak sangat kaedah. Saya nak hanya guna saja pengantian. Boleh juga, tak ada masalah. Pengantian juga boleh bantu kamu selesaikan janjang geometri punya persamaan serentak. Tak ada masalah. So, kita lihat di sini. I just show it. Maybe ada pelajar yang tak dapat hafal banyak sangat langkah kerja, sangat kaedah. Tak ada masalah. Cukup hilangkan. Pengantian boleh selesaikan kesemua persamaan serentak tersebut. So, tapi kalau you nak guna pengantian, kita tidak boleh terus label satu. Kita kena pilih subjek dahulu. Subjek A kita pilih, kita pindahkan A kuasa 2 menjadi bahagilah. Ini persamaan pertama kamu. Persamaan pertama mesti yang bersubjek. Okay? Salah satu pun boleh ubah sebagai subjek. Lepas itu, kita buat pengantian lah. Gantikan satu ke dalam subjek ke dalam. Gantikan subjek, ganti satu ke dalam 2. So, di mana you ganti A kamu ini, subjek ini dengan 27 per A kuasa 2. Dan A kuasa 5 kekalkan sama dengan 911/8. So, di sini juga sama lah. Dia dapat ringkaskan ini kan. So, sini tinggal 3 saja mah. So, A menjadi 3 saja. Ini 27 ada di tepi dia lah. Okey. So, lepas tu kita pindah 27. So, kamu masih dapat apa benda yang sama seperti tadi ya. Okey. Okey, kamu akan dapat benda macam inilah. So, di sini kamu pun akan dapat juga nilai yang sama. Lepas bahagikan mereka, lepas tu bumbungkan mereka, kamu akan dapat 3/2 juga. Okey, so kaedah pengantian pun dapat juga. Kalau kamu orang rasa kamu orang nak hafal satu saja kaedah untuk persamaan serentak lah. Okey. Okey, selepas itu cukup pergi kepada soalan yang contoh yang ke-8. Oh, kita ada lagi 2 soalan. Okey. Yang ini dia minta you cari apa? Sebutan terkecil bagi janjang geometri ini yang melebihi 100. Sebutan terkecil bagi janjang geometri ini yang melebihi 100. Apa dia minta you cari? Okey, jangan risau pasal soalan dahulu. Janjang geometri, sila keluarkan A dengan A dia dahulu. Kalau you tidak faham soalan. Dua benda ini mesti ada dalam langkah kerja kamu. Jangan biarkan langkah kerja kamu kosong sahaja. So, A untuk janjang geometri ini 3/4. Nisbah dia adalah 3/2 bahagi dengan 3/4. Sila letak dalam kurungan bila kita nak tekan sebab dia sebutan kamu ada 2 nilai ya. Benda-benda seperti ini mesti berhati-hati sikit Okey, so 3/2 dalam kurungan per 3/4. Kalau you tekan bahagi, tak payah letak kurungan pun tak apalah. Tapi bila you tekan per, mesti dalam kurungan Jadi nisbah kamu untuk janjang ini adalah 2. Okay, baru kamu pergi baca soalan lagi. Cari sebutan terkecil. Apakah simbol untuk perkataan sebutan? T kan? Sebutan yang terkecil. Kita tidak tahu berapa. Yang melebihi, tukar ayat kepada mathematical simbol cikgu sudah cakap. Kita nak cari sebutan terkecil ini, Tn ini, yang melebihi 100. Okay? So, ini adalah daripada apa yang dia bagi dalam bentuk ayat. Kita tukar dia ke dalam mathematical symbol. Kita teruskan sahaja. Kita akan dapat penyelesaian kita. Okay. So, mesti ikut ayat susunan ayat Ada pelajar yang suka letak 100 di depan. And then dia buat macam ini. Sudah salah tafsiran ini. Kalau kita lihat 100 lebih daripada Tn. Tetapi dalam ayat ini, Tn lebih besar daripada 100. Okay. So, kalau kamu jangan biasakan diri letak nilai itu di depan. Kita follow the susunan ayat untuk tukar dia ke dalam mathematical symbol. Kalau tidak, nanti tafsiran kamu adalah salah. So, lepas tu kita sambung saja. 100 sudah ada. So, depan kita mesti ganti rumus Rumus apa? Janjang geometri So, AR, N tolak 1 lebih besar daripada 100. A berapa? 3/4. A berapa? 2. N tolak 1 lebih besar daripada 100.
And then, boleh didarab masuk, Syafiq? Yes. Tidak boleh apa kita kena buat? Safen yang dua tu. Ha? Dua kuasa jadi satu. Tidaklah. Kau tak payah buat macam itu. Okey? Untuk soalan ni tak payah. Okey? Tak payah pun boleh. Okey, untuk soalan seperti ini ya. Sebab kita tidak boleh darab masuk, bermaksud 3/4 ni kita kena pindahkan dia. Okey, kena pindahkan. Tak dapat darab masuk, jangan biarkan dia dekat sana. So, lepas tu depan kita akan dapat ini. Okey, so pindahkan 3/4 dia akan menjadi bahagi 3/4 lah. Sebab ini adalah soalan penyelesaian. Bukan nak mencari ungkapan. Bahagi dengan letak kurungan 3/4. Okey, kamu akan dapat jawapan kamu di sebelah sini. 400/3. Okey. So, tujuan kita untuk pindahkan ini adalah sebab kita, kalau kamu nak selesaikan pemboleh ubah indeks itu, N itu, depan mesti single. Single bermaksud satu sebutan saja. Belakang ini juga mesti single, sebutan tunggal sahaja. Baru kita boleh selesaikan indeks ini ya, N ini ya. Mesti jadikan dia single-single lah. Depan single, belakang single. Lepas yang menjadi single-single, untuk selesaikan soalan indeks semua ini, hari itu kita belajar kaedah yang pertama kan di sini. Iaitu samakan asas. Yang ini cikgu tidak mention kan. Okey. Kita ada dua kaedah untuk selesaikan indeks. Samakan asas ataupun guna persamaan logaritma. Ini kamu orang belum belajar sebagai bab 4 punya. Okey. So, ada dua kaedah untuk selesaikan soalan jenis indeks. Samakan asas ataupun guna log. Okey. Kita lihat cara yang pertama dahulu. Samakan asas. Asas di sini adalah 2. Adakah nombor ini boleh menjadi asas 2? Dapatkah kita samakan 400/3 menjadi asas 2? Rasa-rasanya. Dapatkah? Asyikin? Tidak. Ada yang kata tidak sudah. Ya, tidak dapat kita samakan 400/3 menjadi 2 kuasa berapa. Memang tidak adalah kan, betul tak? Okey. So, untuk kes yang tidak dapat samakan asas, kita terpaksa guna kaedah yang kedua itu guna log 10. Tapi tidak susah juga, kena belajar juga. Sebab nanti kamu tak dapat samakan asas, you kena guna kaedah inilah. Okey. So, sebab tidak dapat samakan asas, kita tidak dapat guna kaedah samakan asas untuk selesaikan N. So, kita kena guna kaedah yang kedua iaitu log 10 kedua 2 belah. Kedua 2 belah. Okey, tidak susah juga, jangan risau. So, maksud di sini adalah kita tambah satu log di depan, kita tambah satu log di sebelah kanan di depan setiap nilai itu. Log 10, 2, N tolak 1. Lebih besar daripada log 10, 400/3. Kita logkan kedua-dua belah. Okey. Lepas kita logkan kedua-dua belah, untuk soalan yang ada nilai yang ada log, kan ada satu special hukumnya. Kuasa boleh ke depan, ke belakang. Jadi kita pindahkan kuasa ini ke depan, tapi masih letak kurungan sebagai dua sebutan. Sini log 10, 2. Yang ini tak ada kuasa, biarkan dia saja seperti ini. Okey. Lepas kita pindahkan kuasa itu ke depan, baru kita boleh tekan kalkulator kita. Kamu boleh lihat dalam kalkulator kamu, ada log di sini kan? Ini adalah log 10. Kenapa kita tak ada log 10? Sebab yang berwarna shift ini, dia 10, asas dia 10. So, log ini log 10 punya rumus. Ini tekanannya. So, kita tekan log 2. Log 2 untuk mencari nilai lah. Log 2 di sini 0.3. Kita salin 4 angka berarti . Okey. Di sebelah kanan juga sama juga, kita selesaikan nilai untuk log tersebut. Sekarang kita tekan log, tetapi masih dalam kurungan 400
per 3. Logkan semua ini. Kamu akan dapat 2.125. Okey, boleh? Ini adalah kaedah log lah. Ini adalah langkah kerja log kamu di sini saja. 3 step ini saja. Lepas tu buat seperti biasa saja, matematik biasa saja. So kita nak cari n, cikgu pindahkan ya. Cikgu tidak mau darab masuk lah, kembang nanti you kena banyak langkah kerja. Just pindahkan saja. So di depan akan tinggal n tolak 1. Pindah positif 0.30102 menjadi bahagi sebagai darab. Okey, n tolak 1 akan lebih besar. You sudah dapat selesaikan indeks kamu ini ya, n kamu ini ya. 7.5, 7.06. Okey. So, n kamu akan lebih besar 8.06. So, n kamu yang kamu sepatutnya terima untuk Julai ini adalah 9. N yang lebih besar daripada 8 adalah 9. Okey. So, dari maklumat yang dia bagi di sini, kamu dapat menyelesaikan n kamu, iaitu sebutan yang ke-9. Bermaksud, dia bukan nak cari n. Cuma you akan dapat n kamu, sebutan yang keberapa saja. Lepas you dapat n kamu, sebutan yang terkecil yang melebihi 100 adalah sebutan apa? You kena cari sebutan yang ke-9 itu bernilai apa. Sebab dia bukan nak minta kamu cari bilangan sebutan, bukan nak cari n sahaja. Sebutan yang terkecil, iaitu sebutan yang ke-9 yang terkecil akan melebihi 100. So, kita cari T9 iaitu A8. A kamu 3/4. A kamu 2 kuasa 8. Okey. Kamu kena sambung langkah kerja kamu lah. Jangan berhenti dekat N sama dengan 8 sahaja. 9 sahaja. (192). Okay. Bermaksud T9 akan melebihi 100. 192. Sebutan yang terkecil 192. Yang pertama melebihi 100. Okay. Seterusnya akan melebihi 100 lagi lah. Okay. So ini adalah jawapan yang terakhir untuk penyelesaian soalan ini ya. So kamu orang juga bagi masa untuk salinkan ya. Macam mana juga nak asingkan ya. Takut nanti. This is your last answer. You kena balik ke sini lah untuk So, untuk soalan yang melibatkan indeks, okay, nombor indeks, kalau dapat samakan asas, kita samakan asas. Kalau tak dapat, mesti guna log 10. Itu saja dua kaedah yang boleh bantu kamu menyelesaikan indeks itu, iaitu n tersebut lah. Tetapi, situasi samakan asas dengan guna log 10 hanya boleh pada step ini. Apabila sebutan di depan adalah tunggal, sebutan di belakang adalah tunggal. Kamu tidak boleh start daripada step di atas ini. Sebab di depan ada dua sebutan. Dia bukan sebutan tunggal lagi ya.
Okey, mesti daripada step ini. Tunggal-tunggal. Baru kamu boleh samakan asas ataupun guna log 10. Okey. Okey, yang lain sudah? Boleh juga teruskan kepada contoh soalan yang terakhir. Boleh. Ya. Tapi juga akan screenshot juga ini ya, masuk dalam group. Takut ada yang tidak. Tuh. Okey, untuk soalan contoh yang ke-9, ini adalah contoh situasi seharian lah. Yang kita memang akan jumpa lah. Okey, so jangan anggap dia soalan yang susah. You just fikir secara logik sajalah sebenarnya lah. Okey. So, di sini contoh yang bersituasi seperti ini, dia bagi kamu dalam ayat dah. Untuk contoh seperti ini, kamu kena list, at least, itu memang kaedah untuk selesaikan soalan bersituasi, soalan panjang. Iaitu 3 sebutan yang pertama, kamu mesti list out sendiri. Seperti jujukan ini. Mesti ada jujukan nombor. Mesti ada at least kesekurang-kurangnya 3. You just list 3 yang depan saja sudah cukup. Okay, mesti ada jujukan baru kita dapat selesaikan soalan kita. You berjaya list ketiga depan, kamu akan dapat menjawab soalan kamu punya. Tak kira dia berapa susah. Okay? So, semua maklumat dalam situasi ni. You boleh nampak Alice mula bekerja di sebuah syarikat pada 1 Januari 2012 dan permulaan gaji tahunannya adalah 36,000. So, kita boleh tahu nilai ini adalah sebutan pertama kamu, iaitu merupakan gaji tahunan pertama dia. Okay, so kita boleh list the first term, sebutan pertama 3600. Dan selain kamu list the sebutan pertama, kalau soalan kamu melibatkan tahun, you kena tulis tahun juga di sini. Okay, sebab nanti ada kaitan dengan tahun soalan kamu. So pada tahun pertama, kita tahu tahun pertama ni adalah 2012 dan gaji pada tahun pertama ni adalah gaji tahunan 36,000. Lepas itu dia akan bagi kamu lah macam mana peningkatan ataupun penurunan gaji tahunan dia lah. So kita kena baca lagi soalan. Setiap bulan Januari syarikat itu akan menaikkan gajinya sebanyak 3% daripada gaji tahunan sebelum. So macam mana ini kamu kena buat pengiraan sendirilah berdasarkan maklumat yang dia bagi di sini. Menaikkan gaji sebanyak 3%. Macam mana kamu count penaikan gaji untuk 3%? Benda ini sudah belajar lower form kan? Okay. So, macam mana kamu akan count? Kamu orang akan count macam ni kan? 36,000. Daripada gaji ini dia naik 3%. So, kita akan count, kamu orang count 3% itu berapa kan? Okay. 3% itu adalah sebanyak 1080. So, apakah gaji tahunan pada tahun kedua ini? Bukan 1080. Kamu kena tambah lagi dengan gaji sebelum itu kan? Baru adalah merupakan jumlah gaji tahunannya pada tahun 2013 tersebut. Betul? Betul? Betul kan? Betul. Okay, ini cara kamu orang count kan? Lepas tu pada tahun juga kita masih list at least 3. Jadi untuk sebutan yang ketiga, gaji tahunan yang ketiga dia adalah kenaikan daripada gaji sebelum, bukan 1080 lagi ya peningkatannya. Okay, kalau ada kaitan dengan percentage, kenaikan percentage, penurunan percentage, semua soalan percentage adalah soalan jenjang geometri ya, ingat sahaja. So, untuk tahun ketiga, berapa pula gaji tahunannya? Kalau dia naik lagi 3% daripada 37087 itu, so kamu orang akan count macam ni lah. Okay. Naik lagi 3%. So, berapa peningkatan 3% itu? Sebanyak inilah. Lepas tu tambah dengan gaji tahunan dia sebelum itu. Kenaikan tu tambahlah. Kalau penolakan, itu penurunannya kena tolak. So, 3819. Okay. 3 sudah cukup Okay. So, ini adalah cara pengiraan kamu lower form. Kamu kena buat 2 kali kerja lah. Iaitu lepas count peningkatan daripada percentage, kita kena tambah ataupun tolak lah. Kena lihat kenaikan gaji ke penurunan gaji ya. Ini adalah lower form punya cara. So, kamu orang masih ataupun kamu ada belajar cara lain?
Kamu orang masih ingat ke bab 10 yang kita belajar itu nombor indeks? Iaitu situasi macam ni. Kalau meningkat 20%, berapa indeks dia? Dia akan menjadi 120 kan? Betul tak? Betul. Kalau menurun 2%, indeks dia akan menjadi 98 kan? Okay? So, kita boleh guna konsep ini ya untuk terus mendapatkan jawapan tanpa melalui dua langkah kerja tadi. Okay? Di mana dia kata naik 3%. Kalau naik 3%, berapa indeksnya? 103. Betul? Okay, so percentage akan menjadi 103. So, kita nak mencari jawapan untuk setiap sebutan di sini. Kita terus darab dengan 103 sahaja. Di mana cikgu tes, kita akan lihat jawapannya adalah sama. Iaitu cikgu nak cari sebutan yang kedua. 36000. Sebab dia kata naik 3%, bermaksud dia akan menjadi 103 lah keseluruhannya. Tapi kena bahagi 100. Okay, per 100. Kamu akan dapat 37080. Sama seperti kaedah yang kamu guna sebentar tadi ya. So, untuk sebutan ketiga, dia naik lagi 3%, bermaksud 103 per 100 lagi. Darab dengan 103 per 100 lagi. Kamu akan dapat jawapan yang sama untuk sebutan yang ketiga. Okay? So, kita guna cara ini untuk dapatkan setiap sebutan lebih senang lah. Boleh faham? Boleh. Kalau dia kata menurun, kita darab dengan 98 per 100 untuk mendapatkan sebutan yang seterusnya. Okay. So, selepas kita dapat 3 sebutan yang pertama, then kita list out the A. List out the A. Percentage sebab kamu guna darab. Darab memang darab dengan satu pemala tu kan. So, memang adalah janjang geometri punya soalan. So, nak cari balik A kamu. Cari baliklah. Kalau dia mau cari balik, kamu tahu dia adalah 1.03 sebab bahagi 100 di sini. So, cari balik sajalah. So, kamu akan dapat 1.03. So, kemahiran untuk menjawab soalan panjang ialah you kena list the 3 sebutan pertama. Lepas you list the 3 sebutan pertama, you kena pasti sama janjang ini adalah arithmetic ataupun janjang geometri. Okay? So, untuk case ini dia janjang geometri, dan kita akan menggunakan rumus janjang geometri untuk menjawab semua soalan di bawah sini ya. So, apa dia minta untuk yang pertama? Gaji tahunannya kepada RM terdekat untuk tahun 2017. Dia nak cari gaji tahunannya pada tahun ini. So, pada tahun ini, dia adalah sebutan yang keberapa? Lima. Kelima. Jam 6. 6 jawapan. Kamu guna jari kamu. Sebutan pertama 12, 13, 14, 15, 16, 17 adalah sebutan yang ke-6. Okay, so dia nak yang okay. Then you boleh count lah. T1, T2, T3, 4, 5, 6. Okay. So, dia nak gaji tahunannya pada tahun ini adalah sebutan yang ke-6. Itulah sebab kita list the tahun di sini ya. So, dah kita boleh count lah, guna jari lah. Ataupun you kena list the tahun sendiri lah. So, nak tahun yang ke-6 kita nak cari. Kalau kita nak cari gaji pada tahun ini adalah sebutan yang ke-6. Okay. So, A 5. A 3. A 1.03 kuasa 5. So, you tekan kalkulator kamu untuk dapatkan jawapan. $417.3.87. So, ini jawapan kamu kan? Jadi, lepas kita dapat jawapan, baca sekali lagi soalan kamu. Dia nak gaji tahunan itu dekat kepada RM yang terdekat. Apa maksud ini RM yang terdekat? Dia hanya nak nilai RM saja. Dia tidak mahu sen tersebut. Bermaksud you kena buat bundaran. Okay? Bundarkan sen kamu. Itu maksudnya dia nak dalam RM saja. So, dalam RM yang terdekat adalah 41734.00. Okay, itu jawapan akhir dia.
So, tidak boleh guna S sebab dia tak ada hasil tambah. Okay, so bermaksud gaji tahunan masih sebutan dia. So, yang ke B pula, apa dia minta ia cari? Nilai minimum bagi N. Dia minta ia cari N lah. Tak payah kisah pasal minimum itu. Okay, N. Apa yang dia bagi di sini? Ayat dia, gaji tahunannya pada tahun ke N akan melebihi 72000. So, tukar ayat info ni ke dalam mathematical symbol. Gaji tahunannya adalah T ya. Sebab sebutan kamu di sini adalah sebutan bagi gaji tahunan. So, gaji tahunan adalah dalam simbol T. So, TN akan melebihi 72000. So, TN melebihi, okay, ikut simbol ayat dia untuk tukar kepada mathematical. So, ini rumus A kamu, kita teruskan nanti ya. A kamu lebih besar 72000. So, tidak boleh darah masuk, kita terus pindah. Pindah menjadi bahagi. So, jawapan di sini adalah, cukup cepatkan sikit. Oh, you dapat jawapan yang cantik, 2. Lepas bahagi ya. Lepas tu sudah single-single kan, tunggal-tunggal. Memang tidak dapat samakan asas sebab asas 2 dengan 1.03 tak dapat disamakan menjadi 2. So, kita terus guna log 10. Log 10, N kuasa dia boleh diturunkan. So, cikgu terus turunkan dia supaya langkah kerja tidak banyak sangat. Okay. Lebih besar dari log 10, 2. Log boleh tulis macam ini juga, short formnya. Tapi asas 10 kecil-kecil masih ditulis. Okay, lepas itu, cikgu akan dapatkan jawapan untuk log 1.02. Kenapa cikgu tekan selesaikan log 0. Nanti cikgu bagi tahu. Okay. 4 angka berarti ya. Log 2 pula. Okay. Lepas tu cikgu pindahkan ini untuk menjadi bahagi. Lebih besar 23.44. So, N di sini masih lebih besar dari 24.44. So, N kamu yang paling minimum adalah 25. You boleh terima 25, 26, 23, 26, 27 dan selebihnya kan. Tapi dia nak yang paling, itulah maksud yang paling minimum. Yang paling kecil yang kamu boleh terima adalah 25. So, ini jawapan kamu. Berhenti di sini sebab dia nak N saja. Dia bukan nak T25 sekarang untuk soalan inilah. Okay. So, ini penyelesaian untuk soalan panjang. Dan kenapa cikgu di step ini? Sebenarnya kamu boleh terus pindah ini untuk bahagi ya. Di mana kamu boleh tekan log 2 bahagi dengan log 1.03. You akan dapat 24.45 lah. Okay. You akan dapat jawapan seperti ini juga. Tetapi kenapa cikgu nak tekannya di sini? Sebab kadang-kadang log yang kalau log kamu nilai dia kurang daripada 1, kamu akan dapat nilai negatif. Contohnya seperti ini. Katakan N, tapi log di sini adalah kurang daripada 1. Okey, ini tanda dia. Log 4. Okey. So, nilai ini bila kamu tekan, apa dia jadi? Apa nilai dia? Dia akan dapat negatif 0.3010 kan? Okey, log 4. Jawapannya 0.6021. Untuk case di mana nilai log kamu adalah kurang daripada 1, you akan dapat nilai negatif. Dan kalau di sini negatif, you pindah, perlu tukar tanda. Perlu tukar tanda? Ataupun masih kekal tanda ini? Perlu. Ya, jawapannya adalah perlu. Untuk darab bahagi punya negatif, operasi darab ataupun bahagi punya negatif, you kena tukar tanda bila you pindah. Itulah sebab kita kena cek dahulu jawapan untuk log ini adalah positif ataupun negatif. Okey, kalau positif tak payah tukar tanda. Kalau negatif kena ditukar tanda bila dia adalah darab ataupun bahagi punya nilai negatif. Okey. Itulah sebab tanda akan bertukar lah. Bila tanda bertukar, jawapan kamu akan bertukar jugalah. Okey? Boleh faham?
So ini adalah contohlah untuk TN punya soalan. Minggu depan kita akan masuk SN punya soalan. Soalan pun agak sama saja. Cuma kita guna rumus yang berbeza. Okay. So ada soalan kah? Boleh faham kah? Ataupun cukup terlalu cepat? Boleh faham. Boleh faham? Boleh. Okay, bagus. Nanti cukup boleh screenshot juga. Ini kalau yang tidak sempat salin tu. So latihan kamu untuk minggu ini ialah latihan yang ada di sinilah yang kamu belum cuba 3, 4, 5, 6 dan ada 1-2 soalan dekat buku teks cikgu akan share dalam grup okey. So kehadiran Elvin ada, yang lain tak ada. Okey. So kalau tak ada soalan yang lain cikgu ambil satu gambar sorry bagi masa cikgu Okey, boleh. So kita bersurailah hari ini.